Assalamualaikum and hi everyone. So dalam video ni kita akan continue subtopic 3.1 untuk chapter 3 SM015 Sequence and Series di muka surat 6 nota tajuk Geometric Sequence and Series. Okay, previously kita dah belajar tentang Arithmetic Sequence and Series. This time kita nak belajar Geometric. Okay, so Geometric Progression dalam nota ni akan dilabel sebagai GP is a sequence that has common ratio between two successive terms. Okay, so now kita ada common ratio. Sebelum ni kita ada common difference. Now kita ada common ratio yang kita akan label sebagai R. Okay, so maksud common ratio ni adalah if any term is divided by the preceding term. Maksudnya kalau kita ada satu term, kita bahagi dengan term yang sebelumnya dan kita dapat satu nilai constant dan sentiasa sama, bermaksud kita panggil ini sebagai common ratio. Okay, so contohnya kalau dekat sini kita ada dua contoh geometric sequence. Okay, kita tengok yang pertama dahulu. Okay, yang pertama kita ada 1, 3, 9 dan 27. So kita kata ini sebagai geometrik kerana kalau kita buat proses bahagi, okay, antara T2 bahagi T1, dia mesti this term and dengan term yang sebelumnya. So contoh T2 divided by T1, kita akan dapat 3 divided by 1 which is equals to 3. Okay, kalau kita buat the next following term, contoh kita ambil T3 divide by T2. Okay, so kita akan ada 9 divide by 3, so kita dapat 3. Kalau nak test T4 divided by T3 also akan dapat, sebenarnya kita nampak dia punya ratio adalah 3. So kita boleh kata R is equals to 3 untuk soalan ataupun sequence ini. Same goes untuk sequence yang kedua. Kalau kita ada second term divided by the first term which is T2 divided by T1, kita ada negative 4 divided by 16, kita akan dapat negative 1 over 4. Same goes kalau kita buat third term divided by the second term. T3 divided by T2, kita akan ada 1 divided by negative 4 which is equals to negative 1 over 4. So untuk sequence yang ini, kita tengok apabila kita buat proses bahagi antara term itu, kita akan dapat satu constant, okay, which is kita akan panggil dia sebagai common ratio dan nilai untuk sequence ini R adalah negative 1 over 4. Okay, next kita proceed kepada formula n term ataupun formula Tn bagi geometric sequence and series. Okay, sama juga seperti arithmetic, kita perlukan the first term T1 yang kita akan label sebagai A, tapi this time untuk geometric kita perlukan R, the common ratio. Okay, so ini adalah proving macam mana kita boleh dapat formula n term untuk geometric. So tolong highlight di bahagian formula ini, kita ada Tn is equals to AR to the power of n minus 1. Okay, untuk formula Tn bagi geometric ini, tolong hati-hati ya. Formulanya adalah Tn equals to A, yang R ini kita akan powerkan dengan n minus 1. Okay, hanya R sahaja yang power n minus 1. Okay, untuk geometric sequence and series, okay, kalau katakan kita ada T1, okay, T1, so meaning that kita akan ganti n ini dengan 1, so formulanya akan jadi AR 1 minus 1. So kita dapat AR 0, anything to the power of 0 is 1, and kita ada A. So kita dapat formulanya T1 is equals to A. Okay, and then kita boleh proceed. Kalau kita ada T2, so kita akan ganti n dengan 2 di bahagian sini dan sini. So kita akan ada AR2 minus 1 which is equals to AR1 which is equals to AR. So kita proceed lagi. Kalau kita ada third term T3, so n would be 3. So kita akan ada AR3 minus 1 which is AR squared. Okay, so kalau kita continue untuk buat next following terms, kita akan nampak pattern. Okay, untuk geometrik ni asalnya dia adalah A, kemudian AR, kemudian AR squared, dan kita boleh proceed seterusnya mengikut sequence di bahagian sini. So kalau kita ada T100 untuk geometrik, dia akan jadi AR 99.
Okey, disebabkan di bahagian power itu kita ada n minus 1. So if our n is 100, kita akan tolak 1 jadi 99. So if you were asked to find any term, contoh yang lain seperti T50, so quickly kita boleh tulis sebagai AR49. Okay, next page, muka surat 7, kita akan tengok example 12. Find the n term. Okay, cari n term, which means we were asked to find the formula for Tn and hence determine the sixth term. Okay, term yang ke-6. So, cari T6. So, since soalan dah mention this is a geometric progression, so untuk soalan A, kita cari dulu dia punya A, which is 4, dan R adalah negative 8 divided by 4, kita dapat negative 2. Okay, so to find the Tn, kita tulis dahulu formula Tn. So, Tn is equals to AR to the power of n minus 1. So, kita tinggal plug in sahaja our A and R di bahagian sini. Okay, so A, Tn is equals to A is 4 and R is negative 2 to the power of n minus 1. Okay, please pay attention. Jangan darab 4 dengan negative 2 become negative 8 to the power of n minus 1. This is wrong. Jangan darab masuk A ke dalam R. Okay, R dia ada power n minus 1. So, kita tak boleh ganggu dia. So, kita akan just biarkan our formula Tn as this one. Okay, and then kita disuruh cari T6. So, kamu ada T6 dan sudah ada formula Tn. So, we just replace n with 6. So, n di sini pun akan digantikan dengan 6. So, kita ada 4, negative 2 and 6 minus 1. Okay, so kita akan tekan calculator untuk dapatkan negative 2 to the power of 5 and T6 is actually equals to negative 128. Okay, tekan yang power ni dulu, kemudian darab dengan 4. Okay, so boleh cuba untuk buat soalan B dan C. Okay, next kita tengok example 13, masih pada muka surat 7. Okay, dalam soalan ni kita diberi formula Tn. Okay, diberi n term, and soalan A disuruh kita show that this sequence is a geometric progression. Okay, berdasarkan formula Tn ini sahaja kita kena prove yang ini adalah geometric. Okay, so macam mana nak prove? First of all, jangan cari nilai T1, T2, T3, lepas tu kamu buat proses bahagi. T2 bahagi T1, T3 bahagi T2. Okay, jangan buat begini. Kalau soalan yang macam ni, kita mesti menggunakan formula Tn ini untuk show kita boleh dapat the same common ratio. Okay, so sebagai contoh dekat sini, okay, kalau kita ada Tn, okay, Tn, bila kita nak cari R, okay, contoh kita ada satu term Tn, kita akan bahagi dengan term yang sebelumnya. So kalau kita ada Tn, term yang sebelumnya adalah Tn minus 1. Okay, contoh kalau sini T5, sini adalah 5 tolak 1, 4. Okay, so Tn divided by Tn minus 1. Okay, and then kita akan ganti masuk formula Tn kita, which kita ada 2 over 3 to the power of n minus 1 divided by, okay, now kita ada n minus 1 di sini. So, kita akan ganti tempat n ini dengan n minus 1. Okay, so 2 over 3 n minus 1 minus 1 again. Okay, so madam ulang, kita akan ganti tempat n minus 1, n minus 1, n minus 1. Okay, hati-hati. Okay, and then kita akan simplify. Yang atas akan jadi 2 over 3 n minus 1. Di bawah, bahagian bawah kita akan ada 2 over 3. Kemudian kita ada bahagian sini, kalau kita simplify, dia akan jadi n minus 2. Okay, and based on index rule yang kita dah belajar pada chapter 2, okay, kamu ada base yang sama 2 over 3. Kemudian kita ada operasi bahagi, powernya kita boleh buat operasi tolak. Okay, so kita ada 2 over 3, kita akan ada n minus 1 akan ditolak dengan n minus 2.
So kalau kita simplify power ni, kita akan dapat 2 over 3, okay, n minus n, and then negative 1 plus 2, which is equals to 1 sahaja. So kita nampak bila kita buat operasi ataupun kita cari ratio, okay, dengan cara Tn divided by Tn minus 1, kita akan jumpa satu constant, dan constant ini adalah R. So tanpa tahu sequence dia, kita sebenarnya boleh cari R. Okay, so kalau nak try next, boleh juga kita show contoh. Kita ambil Tn plus 1, okay, divided by Tn. Okay, maksudnya contoh kalau di bawah adalah T5, okay, n ini adalah 5, di atas adalah T6 lah. So kita ada T6 divided by T5. Okay, so kalau kita ganti tapi in terms of n, okay, kita tak gunalah 6/5, kita guna in terms of n. So apa yang kita akan ada adalah 2 over 3 tempat n, okay, tempat n akan diganti dengan n plus 1. Okay, so kita akan ada n plus 1 minus 1 divided by 2 over 3. Untuk formula Tn, kita akan pakai apa yang diberi, which is 2 over 3 to the power of n minus 1. Okay, sama konsep, kita akan cuba simplify. So di bahagian atas kita akan ada 2 over 3 n divided by yang bawah kita akan ada 2 over 3 n minus 1. Okay, so guna index rule, kita akan simplify ini menjadi 2 over 3 n minus n minus 1. Okay, and this one also will give us 2 over 3 to the power of 1. Okay, by showing this, kita boleh buat satu conclusion. Okay, since the ratio is constant, the sequence is a geometric sequence with common ratio 2 over 3. Okay, we are done with question A. Now kita proceed kepada soalan B. Which of the term of the sequence is, okay, ada nombor 64 over 279 dekat situ. Tolong betulkan di bahagian nota kamu. Actually dia bukan 64 over 279. Okay, tolong potong yang ni. Dia adalah 64 over 729. Okay, so soalan B dia tanya which term. So maksudnya kita kena faham dia tanya T ke berapa yang nilainya adalah 64 over 729. Okay, so untuk soalan B, this one is A. Untuk soalan B, Mada akan buat di atas ni sebab ruangan tak mencukupi. Okay, kita ada formula Tn, okay, which given by Tn equals to 2 over 3 to the power of n minus 1. Now kita nak tahu 64 over 729 ini adalah Tn yang keberapa. Okay, which means kita nak tahu nilai n dia berapa, T berapa. So we have the value 64 over 729. Okay, and then kita ada 2 over 3 n. Kita nak cari actually n di sini. Okay, so apa yang boleh kamu buat di sini adalah basically kita boleh compare left hand side and right hand side dengan cara, okay, 64 over 729 boleh ditukarkan menjadi 2 over 3 to the power of 6. Right hand side kita ada 2 over 3 to the power of n minus 1. So kalau kita tengok, left hand side ada 2 over 3, right hand side also ada 2 over 3. So basically kita boleh compare. Okay, kalau kita tengok left hand side kita ada 2 over 3, right hand side also kita ada 2 over 3. So basically kita boleh compare the index. Okay, so kita ada therefore 6 is equals to n minus 1. So n is equals to 7. So 64 over 729 is the 7th term of the sequence. Okay, so boleh buat conclusion sikit. 64 over 729 is the
7th term. Okay, untuk example 14, the third term of a geometric progression is 15. Okay, so bila dapat soalan keluarkan maklumat, 15 is the third term. Okay, so T3. And the sixth term is 120. So 120 is T6. Find the first term and common ratio. So biasa kalau soalan macam ni suruh cari A dan R, meaning that kamu kena ada dua simultaneous equation. So kita keluarkan maklumat yang kita ada. We have T3 is equals to 15. Okay, and formula untuk T3 bagi geometrik adalah AR squared equals to 15. So this is your first equation. Okay, and then maklumat yang kedua kita ada T6 equals to 120. So T6 untuk formula Tn dia adalah AR to the power of 5 equals to 120. So kita ada dua equation di sini. Kita akan cuba untuk cari either A atau R dahulu. Okay, tetapi apa yang Madam akan buat dekat sini adalah Madam akan bahagi, okay, equation 2 dengan equation 1. Okay, untuk equation 2 kita ada AR5 equals to 120. Okay, while untuk equation 1 kita ada AR squared equals to 15. So apa yang Madam akan buat dekat sini adalah divide. Okay, bahagi antara dua equation ini. Okay, so bila divide macam ni kamu akan nampak lah basically A. Okay, and then kita hanya tinggal R5 divided by R2. Okay, so dia akan ada R5 divided by R2 equals to 120 divided by 15 akan tinggal 8. Okay, boleh terus press calculator. Okay, bahagian sini kita akan pakai index rule, which power dia kita akan jadi tolak. Okay, 5 minus 2 equals to 8. So R cube is equals to 8. Now kita boleh cari R. Untuk cari R, kita akan punca kuasa 3 kepada 8. Boleh tekan calculator dan dapat nilai 2. So kita dapat nilai common ratio terlebih dahulu. Okay, next, belum habis lagi, kita perlu cari the first term. Okay, so first term boleh dapat nilai A daripada mana-mana antara dua equation yang kita ada tadi. So contoh Madam ambil equation 1. Okay, so from equation 1 we have AR squared is equals to 15. Our R is 2, kita dah jumpa tadi, and kita carilah nilai A di sini, which kita akan dapat 15 over 4. Okay, so R is equals to 2, A is equals to 15 over 4. Okay, now kita akan continue kepada formula sum to n terms of a geometric progression. So sum to n term kita dah tahu simbolnya adalah Sn. Okay, so this is the proving untuk macam mana dapat formula Sn bagi geometrik. Okay, so formula untuk Sn untuk geometrik akan ada dua juga, number 1, number 2. Okay, macam mana kita nak apply which formula akan bergantung kepada nilai R yang kita jumpa pada sequence tersebut. Okay, so kalau R kita less than 1, this is the formula. Okay, cuba tengok pada patternnya. Kalau R less than 1, kita akan ambil 1 minus R. Atas pun kita ada 1 minus R power n. Tapi kalau kita punya R greater than 1, okay, so kita akan ambil R tolak 1. Atas pun kita akan ada Rn tolak 1. Okay, so dia berbeza kepada simbol negatif sahaja sebenarnya. Okay, so Madam akan tunjuk terus kepada example 15 macam mana kita nak guna formula Sn bagi geometrik. Okay, so untuk example 15 kita ada find the sum to the 8th term. Okay, cari hasil tambah sehingga term yang ke-8. So kita nak S8. Okay, of the geometric series. So kita diberi series. So kalau ikut kita kena take note lah, sebab dalam formula S kita nak cari S kan. So dalam formula S mesti ada A, mesti ada R dan mesti ada N. Okay, so kita dah ada N di sini, which is kita punya N adalah 8. Our A adalah the first term dalam series kita, which is positive 2. And kita punya R, kita kena carilah, which kita ambil second term. Okay, hati-hati.
T2 saya adalah negative 6 divided by first term A, so kita ada negative 3. So kita apply formula melihat kepada nilai R kita. So R kita adalah negative 3, which is R kita less than 1. Okey, lebih kecil dari 1. So kita akan pakai formula yang ini. So kalau kita pakai yang itu, kita ada Sn equals to A 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. So kita nak S8, which means kita akan replace semua A, R dan N dalam formula ini. So A adalah 2, 1 minus R adalah negative 3, hati-hati, to the power of 8 divided by 1 minus R. So 1 minus negative 3. Okay, be careful bila kamu tekan calculator. Okay, biasanya tolong tekan yang bahagian dalam sini dulu pada calculator kamu. Okay, so yang itu akan memberi hasil 2 times negative 6560 divided by keseluruhan kita ada 4 di bawah. Okay, so this one would give us negative 3280. So kalau kita tambah bermula daripada T1 sehingga T8 untuk geometrik kita ini, kita akan dapat nilai hasil tambah itu adalah negative 3280. Okay, for example 16, Madam bagi hint sedikit macam mana cara nak jawab dia. In a geometric progression, the sum of the first 6 term. Okay, sum of the first 6 term meaning that S6 is, which means equal 9 times the sum of the first 3 terms. 9 kali lebih daripada sum of the first 3 term, meaning that S3. Okay, and then kamu disuruh cari R, common ratio. So daripada equation yang kita ada ni, which is kita ada S6 equals to 9 S3, dan kamu nak find R, meaning to say formula S6 and S3 mesti diganti. Okay, kita ada dua formula S, satu untuk R less than 1, satu untuk R greater than 1. Untuk soalan ni, kita tak diberitahu, atau kita memang nak mencari R, which kita tak tahu apa nilai R yang sepatutnya. So, boleh pilih mana-mana formula R, tapi Madam suggest kamu untuk ganti. Contoh, formula S6 ini kita guna A R to the power of n minus 1 divided by R minus 1 equals to 9. Same goes untuk formula S3. Kita pakai A R to the power of n minus 1 divided by R minus 1. Okay, cuma untuk soalan ni kita dah tahu n. N is 6, so sepatutnya n di sini diganti dengan 6. Same goes here. N is 3, n di sini boleh diganti dengan 3. So kamu try compute untuk cari nilai R, dan jawapan dia R adalah equals to 2. Okay, Madam nak tunjuk pada example 17. Okay, so untuk example 17, find the sum of the first n term of the geometric progression. Dia bagi kamu ada satu geometric series di sini. Okay, so bila ada series tu kita cepat-cepat take note. Nilai A adalah 1, nilai R adalah 5/4. The second term divided by the first term, so kita ada 5/4. Okay, untuk yang ini, soalan pertama adalah find the sum of the first n term. Bermaksud kamu disuruh cari formula Sn dahulu, sum of the first n term. Lepas tu baru find the least value of n yang kemudian ini. Okay, so the first one adalah kita nak cari Sn in terms of n. Okay, formula bagi Sn dahulu. So formula untuk Sn, since kita ada R is equals to 5/4. Okay, so bermaksud R ini lebih besar daripada 1. R greater 1. So kita akan apply yang formula untuk R greater than 1. So kita ada Sn is equals to A R n minus 1 divided by R minus 1.
Okay, and then kita akan plug in semua value yang kita ada. So kita ada Sn is equals to A is 1. Okay, R is 5/4 to the power of n minus 1 divided by 5/4 minus 1. Okay, ikut saja formula. And then kita akan simplify ni untuk dapat Sn equals to, okay, yang bahagian atas kita ada 5/4 to the power of n minus 1. Bahagian bawah denominator kamu boleh terus press calculator dan dia akan dapat nilai 1/4. Okay, simplify yang ini. Okay, bila kita simplify, kita ada 5/4 to the power of n minus 1 divided by 1/4. Siapa yang masih ingat cara sekolah dahulu, kita akan flip fraction. Ini jadi darab dan dia akan bertukar darab 4/1. Okay, so meaning to say at the end kita akan dapat Sn equals to 4 times 5/4 to the power of n minus 1. So ini formula Sn kita. Okay, now next question. Find the least value of n. Nilai n, the least value of n such that the sum exceed 20. Kita nak Sn kita lebih besar daripada 20. Kita kena cari n. So Sn kita dah ada formula. Tadi kita jumpa 5/4 to the power of n minus 1 greater 20. So sekarang kita nampak kita ada inequality. Okay, so kita akan cuba solve menggunakan cara inequality. Now Meda akan pindah dahulu 4 pergi ke kanan, dia jadi bahagi. So kita ada 5/4 to the power of n minus 1 greater, simbol masih sama sebab kita bahagi nombor positif. Okay, and greater 5. Kemudian Madam akan pindah 1. Kita ada 5/4 to the power of n greater than 6. Next, saya nak mencari n. Kalau kamu masih ingat index rule, base tak sama, kita tak boleh samakan, kita tak boleh let. Therefore, kita akan pakai konsep ln both side. Okay, so kamu boleh ln 5/4n greater than ln 6. Ln both side. Okay, and then tujuan kita ln adalah kita nak turunkan power n ke hadapan. So, dia jadi n ln 5/4 greater than ln 6. And bila kita nak n sahaja, apa yang kita akan buat adalah kita akan pindah ln 5/4 pergi kanan jadi bahagi. Okay, dia akan jadi bahagi. So, bila bahagi, you have to make sure kamu bahagi nombor positif kan nombor negatif. Sebab melibatkan perubahan sign. Okay, so check pakai calculator. Ln 5/4 nilainya adalah positif. So, tak perlu tukar sign. So, kita ada ln 6 divided by ln 5/4. So, kita dapat n is greater than, tekan calculator, 8.03. Okay, so soalan nak the least value. Okay, least value of n. Kita jumpa dekat sini inequality kita, n mestilah lebih besar daripada 8.03, which means n yang terdekat, okay, n mesti lebih daripada 8. Therefore, n yang terdekat adalah n equals to 9.